Kami amat berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini, dan kami juga amat berbangga kerana kita masih lagi berada bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa di studio Hello Malaysia ini, bercakap tentang satu topik yang cukup menarik sebenarnya, iaitu kesediaan masyarakat Bomba. Dan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Wan Muhammad Noor Ibrahim, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan kita juga ada yang berbahagia, Encik Khairuddin Rahman, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur. Jadi menarik sebenarnya Tok Wan, di penghujung tadi bila Tuan Khairuddin menyebut tentang sikap masyarakat kita. Betul juga Tok, kalau kita lihat macam apa yang Khairuddin katakan, ada yang sanggup membina rumah berjuta-juta ringgit, tetapi untuk membeli alat pemadam api yang hanya mungkin berpuluh-puluh ringgit itu pun tak sanggup. Ada yang sanggup membeli kereta yang beratus ribu ringgit, tetapi untuk alat penyelamat kebakaran di dalam kereta pun tak nak beli. Jadi kenapa sikap seperti ini masih wujud di kalangan masyarakat Malaysia yang kita anggap sudah begitu sophisticated, sudah begitu maju, Datuk? Mungkin saya boleh kaitkan dengan kita punya keadaan di Malaysia itu sendirilah. Ini lebih jauh lah. Sikap kita ni bermula daripada budaya kita, kan? Jadi salah satu mungkin yang membentuk sikap kita bandingkan dengan negara-negara lain lah, Jepun, Korea dan sebagainya, ataupun di US, ialah salah satu sebab dia di negara kita ni, kita boleh dikatakan hampir bebas dari segala macam bencana. Itu salah satu dia punca dia. Kan orang macam negara lain dia ada gempa bumi, dia ada gunung berapi, dia ada tsunami, taufan dan sebagainya. Tapi di Malaysia ni boleh dikatakan benda tu kita bebas lah. We are blessed dari satu segi lah. Yang ada pun banjir lah. Itu yang paling teruk kita hadapi. Jadi daripada itu juga membentuk sikap kita. Jadi kita agak dalam segi bencana ni kita jadi orang kata careless sikit. Kita cuai sikit sebab kita relax, kita punya tak ada benda tu tak berlaku pada kita. Itu salah satu lah. Sikap sambil lewa lah. That's why dalam pepatah kita disebutkan dah teratuk baru nak tergadah, kan. Bila dah kena baru kita nak buat sesuatu. So ingat itu salah satu perkara lah. Saya nak sambung program kita berkaitan dengan masyarakat, pelibatan masyarakat dengan jabatan, kan. Kita sebenarnya dah banyak program kita buat, tapi yang Tuan Khairuddin ni dia fokus kepada Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur ni mempunyai ciri-ciri dia yang tersendirilah. Dia mempunyai karakter dia sendiri yang kalau kita kata nak apply di tempat lain mungkin tak relevan. Jadi di tempat lain mungkin cara lain. Cara umumnya kita memang kata kita bermula daripada peringkat kanak-kanak lagi. Kita telah ada program peringkat prasekolah misalnya. Kita anggota Bomba pergi ke Tadika, program macam dia panggil stop, drop and roll, untuk kalau misalnya dia terbakar macam mana dia nak menyelamatkan diri, macam mana dia nak merangkak sekiranya ada asap. All this kita dah ajar di peringkat sekolah Tadika prasekolah. Kemudian di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada Cadet Bomba, dia panggil program Cadet Bomba. Ini juga kita rasa kita patut mula pada peringkat bawah, memperkenalkan jabatan kepada mereka dan mengetahui apakah yang perlu dilakukan dalam dia punya subjek tu adalah kata subjek berkaitan dengan menyelamat, mencegah kebakaran dan sebagainya. Jadi kita dah mula di situ sampai ke peringkat universiti pun ada kita punya program tu. Jadi selepas itu dia dalam masyarakat kita ada program macam yang Khairuddin cakap lah, maknanya di Kuala Lumpur dia fokus macam mana penglibatan komuniti tadi. Tetapi kalau di tempat-tempat yang agak maknanya kampung-kampung, kita fokus program lain pula. Kita mungkin kita gunakan surau ke, di masjid ke, untuk menyampaikan mesej-mesej kita dari segi keselamatan kebakaran. Jadi kita pelbagai kaedah lah kita gunakan untuk meningkatkan kesedaran. Saya difahamkan juga Tok dan juga barangkali Tuan Khairuddin. Saya difahamkan bahawa program ini juga ada kerjasama dengan media-media tertentu. Misalnya kerjasama dengan bernama misalnya. Jadi apakah peranan media sebenarnya dalam usaha untuk membantu program Bomba Community ini sebenarnya? Okey, dalam pendekatan kita lah untuk memenangi hati komuniti sendirilah. Pendekatan yang kita buat adalah pertama kali dengan media. Sebab media adalah satu media yang
boleh menjadi the medium of the connection between di antara kita dengan masyarakat. Sebab kita lihat contohnya kita lihat di negara barat. Media dia cukup hebat dalam mempromosikan aktiviti kebombaan dan timbulnya rasa hormat masyarakat kepada anggota bomba. Contohnya kalau tengok di Amerika, di Perancis, they look very high on firefighters. So secara tak langsung kanak-kanak cuba nak menjadikan firefighters sebagai model mereka. Dan apabila mereka menyampaikan memerlukan maklumat, they willing to listen. Mana listen is elemen yang mana dia boleh mendengar. Dan tak langsung ini melalui media massa juga penyebaran maklumat tu boleh sampai kepada golongan sasar dengan pelaporan yang positif. Contohnya lah bila saya selalu berdialog dengan pihak media, macam bila melaporkan contohnya lah kebakaran, tajuk gambar besar rumah terbakar, bomba lambat. Tapi dalam isu baca kita, kelewatan oleh kerana gangguan lalu lintas, bomba lambat datang. Apa salahnya kalau ditulis kesesakan lalu lintas menjejas kecekuan bomba. Jadi secara tak langsung kenyataan tersebut boleh mengajar masyarakat sendiri. Contohnya masyarakat boleh fikir, kalau aku bagi laluan kereta bomba tadi, mungkin bomba boleh datang awal. So I'm one of the salah satu faktor yang menyumbangkan kepada kemebakan api mana kelewatan. Itu cara kita nak menggunakan bahasa pada melalui media massa. Mana pemberita dan juga pihak media boleh melaporkan pendekatan secara positif. Contohnya bila berlaku kebakaran, contohnya rumah tu diselamatkan oleh. Patutnya orang itu kita tanya macam mana pak cik, mak cik memadam kebakaran. Soalan-soalan bila pak cik cakap, alhamdulillah pak cik semasa hadir camah dekat surau dulu, bomba Nisat beli alat pemadam api, pak cik beli, pak cik simpan. Dan betul berlaku kebakaran rumah jiran pak cik guna kata alhamdulillah padam. Itulah betul benda yang perlu selalu diketengahkan dalam masyarakat. Jadi masyarakat akan bertanya, itulah kebaikan kita memiliki pemadam api. Sebab sekarang bila kita beli, apa gunanya? Bila kita terbakar, pak cik dah 50 tahun tak terbakar rumah pak cik. Kita tak tahu api ni sebenarnya adalah tetamu yang tak pernah kita undang. Tetapi apabila elemen tadi lupa, lalai leka, kita perbuatan kita mengundang kejadian berlaku. Jadi dalam konteks ini pihak media kempen kesediaan tu kita perlu bekerjasama. So apa juga aktiviti yang kita buat menjuruskan kepada kebaikan kepada komuniti, kita harap pihak media pertama kali kerjasama kita dengan bernama dalam menyalurkan maklumat yang positif kepada masyarakat. Secara tak langsung kita mendidik. Contohnya kalau kita baca sejarah kan, the great commander, the great general win the war without fighting on the battleground. Bermaknanya peperangan kita boleh menang tanpa kita pergi madam api. Mana prevention. Dan prevention ini boleh bukan saja digerakkan oleh pasukan bomba tetapi pihak media. Okey, bila you sebut tentang kerjasama dengan media, Din, ini sesuatu yang menarik juga. Saya nak kongsi juga bersama dengan Din dan juga barangkali kita mulakan dengan Tok Wan dulu. Ianya memerlukan komunikasi dua hala sebenarnya tu. Kadang-kadang kami di media juga menghadapi masalah bila berlaku sesuatu malapetaka, misalnya bila kita interview orang-orang ataupun pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, kadang-kadang bahan ataupun feedback yang diberikan itu tidak lengkap. Feedback yang diberikan itu tidak menggembirakan untuk dilaporkan dan sebagainya. Jadi apa langkah yang diambil oleh jabatan sendiri untuk memperbaiki sistem komunikasi dua hala ni di antara media dan juga jabatan sendiri? Kita menyedari lah, baru menyedari. Kita belajar juga daripada media. Jadi orang bomba ni dia terlalu fokus kepada kerja. Jadi dia lupa masyarakat juga perlu mengetahui apa yang berlaku. Dia nak tahu bila satu bencana berlaku, masyarakat menjadi orang kata ingin bertanya-tanya. Jadi pemberita pula mempunyai tanggungjawab nak menyampaikan berita itu kepada masyarakat. Jadi kita inilah kesedaran kita perlu beri juga. Jadi saya sebenarnya telah menggalakkan juga pegawai bomba supaya bersiap sedia. Apabila mereka sampai ke tempat kecemasan, mereka bersedialah untuk memberitahu kepada media cerita yang sebenarnya. Rather than maknanya membiarkan media mencari daripada sumber-sumber yang tidak sah dan menyebabkan laporan juga tidak tepat. Jadi itu yang kita nak elakkan. Sebab dalam satu kejadian bencana, terutamanya bencana yang agak besar,
berita ni banyak, maklumat banyak. Tetapi mungkin tidak daripada sumber yang sah. Jadi misalnya satu kejadian, kita tengok laporan, satu surat khabar kata mati 30 orang, satu kata 35 orang. Tak? Mungkin ini disebabkan oleh sumber-sumber yang tidak sah. Kita sendiri pun apabila kita terima maklumat tu, mula-mula tu mungkin tidak begitu tepat lah. Tetapi anggota bomba sekarang dilatih lah supaya bersedia untuk berdepan dengan media dan menceritakan keadaan apa yang berlaku. Kadang-kadang masyarakat tak tahu susahnya kita nak buat kerja tu. Tapi oleh kerana kita berada di site, jadi kita tidak beri perhatian kepada ni. Jadi pendekatan kita sekarang bekerjasama juga dengan pihak media. Okey, kita akan sambung lagi nanti. Tapi bila Datuk menyentuh tentang komunikasi di antara pihak berjabatan dengan pihak media dan sebagainya, saya cukup selesa sebenarnya bila saya sembang bersama dengan Datuk Wan, dengan Khairuddin, dan barangkali inilah antara contoh-contoh yang baik di mana pegawai-pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat dan lain-lain jabatan kerajaan sendiri harus bersedia untuk berkomunikasi secara jelas, berkomunikasi secara ikhlas, secara adil dengan media, kerana media juga sentiasa akan membantu mereka yang memerlukan bantuan dari segi promosi dan sebagainya. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kembali nanti, sayang sekali kita hampir-hampir berada di penghujung Hello Malaysia sebenarnya. Rehat dulu.